الحمد لله الحمد لله القائل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله أما بعد إخوان المسلمين اتقوا الله. Seruan dari Allah Maha Kuasa, Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, agar seluruh manusia yang diciptanya dahulu dan kini, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, supaya menunjukkan segala bentuk pengabaian serta mengarahkan peribadatan dan kehidupan hanya kepadanya semata-mata, agar dengan itu kita semua bertakwa. La'allakum tattaqun. Makna takwa di dalam Al-Quran adalah rasa khasyah dan haibah, yaitu rasa ketakutan yang berbalut kecintaan serta rasa takut dan pengagungan kepada Allah Ta'ala. Semoga kita berusaha ke arah itu dan memperolehinya suatu hari nanti. Hadirin sidang jemaat yang disayangi Allah, mengimbau sejarah 37 tahun yang lalu, bahkan lebih dari itu, sedari awal tahun 1979, kerana kuatnya cebisan-cebisan iman para pimpinan negara, Panglima ATM darat, laut dan udara ketika itu, sehingga terbitnya idea penubuhan sesuatu entiti atau organisasi yang boleh merancang, menyelaras dan melaksanakan usaha-usaha dakwah Islamiyah dan penghayatan Islam kepada semua pegawai dan anggota dalam ATM. Maka melalui sidang Majlis Angkatan Tentera MAT ke-197, maka tertubuhlah Kor ke-16 dalam Tentera Darat pada 16 April 1985, dan itulah kami warga Kor Agama Angkatan Tentera atau KAGAT. Selama 37 tahun kami bersama dengan tuan-tuan sekalian, sama ada di darat, laut atau udara, kita jatuh dan bangun bersama, bergandengan memperkasakan ATM sebagai benteng pertahanan negara. Itulah ikrar taat setia untuk saling membahu agar tanah air ini sentiasa terpelihara. Kecintaan pada tanah air adalah fitrah insani dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihalau dari kota Madinah, di kota Makkah, dan setibanya di perbatasan antara Makkah dan Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling lalu menuturkan kata-kata, ma'at ya baki min baladin wa uhibbuki ilayya walaula anna qaumi akhrijuni mink ma sakuntu ghairak. Maksudnya, alangkah baiknya kau sebagai negeri dan betapa cintanya diriku terhadapmu seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, yakni dari Makkah, nescaya aku tidak akan tinggal di kota selainmu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Seluruh warga ATM yang mendengar bicara khutbah hari ini, kita semua adalah tentera yang terlatih. Kemahiran membidik senjata dan mengurus kelengkapan perang di tangan kita. Kelengkapan dan aset ketenteraan negara dalam pegangan kita. Namun persoalan yang tetap akan timbul adalah, apakah benar kita semua mampu menjadi sekuat dan seampuh benteng pertahanan seandainya negara ini berdepan dengan ancaman musuh? Pepatah Inggeris memberi jawabnya, the right man behind the gun, iaitu orang yang tepat berada di balik senjata. Dan inilah yang ingin saya sampaikan melalui khutbah hari ini, agar menjadi bekalan peringatan kepada kita semua. Sahabat-sahabat warga ATM dan awam sekalian, pernahkah kita membaca suatu kisah
Lieutenant Adnan Saidi, ketika dia diazab dan dibunuh secara kejam oleh tentera Jepun, setiap kali tubuhnya ditikam, maka ia melaungkan kata Allahu Akbar sampai ke saat ajalnya. Mampu melaungkan kalimah membesarkan Allah, menandakan ada iman yang kuat di hatinya. Maka itulah seharusnya yang perlu ada di dalam hati kita sebagai pewaris perjuangannya. Kerana hanya dengan kekuatan akidah dan iman sahajalah yang mampu menjadi sumber energi bagi seseorang tentera Muslim mengharungi kehidupan. Lihatlah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang pernah dalam setahun 8 kali berdepan dengan peperangan. Kekuatan manakah yang sebegini hebat melainkan kekuatan iman dan kekukuhan akidah. Oleh itu, seharus dan sewajibnya selaku warga ATM khususnya dan amnya, supaya bersama kita perkukuhkan akidah dan berusahalah untuk tingkatkan iman kepada Allah Ta'ala pada sebilang masa. Ini kerana natijah akhir yang kita inginkan adalah berada di dalam surga dengan asbab keyakinan dan kekukuhan akidah dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asas iman dan akidah kita adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ikhlas yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebaran hajat. Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 3. Para tetamu dan kekasih Allah Jalla wa'ala, selepas berjaya memperkukuh dan memperutuhkan akidah serta iman, maka untuk menjadi warga ATM yang benar-benar cemerlang di dunia dan gemilang di akhirat, maka tiadalah yang lebih utama selain menghayati tuntutan solat. Peristiwa Isra' dan Mi'raj menjadi hujahnya. Salat bukan malaikat yang menyampai, namun diterima langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak diterima di bumi, tetapi dikurnia tak kala dijemput ke langit. Ingat tuan-tuan, untuk terima perintah salat, Allah izinkan Rasulullah berziarah ke syurga dan meninjau azabnya neraka. Maka ini memberi faham pada kita bahawa salat di dunia ini akan menjadi penentu tempat keberadaan, sama ada di syurga atau sebaliknya bagi kita semua. Perhatikan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah min amalihi salatu, fa in salahat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kata Nabi yang bermaksud, sesungguhnya amalan yang pertama dihisap pada seseorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Maka jika solatnya baik, sungguh dia orang yang beruntung dan berhasil. Dan jika solatnya rosak, sungguh dia telah gagal dan merugi. Hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis hasan. Sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian, adapun setelah kita berusaha menghayati dengan solat dengan sempurna, maka satu lagi rayuan dan permintaan saya ataupun kami seluruh, agar seluruh warga ATM dan awam yang mendengar, agar berfikir sejenak akan hubungan kita dengan Al-Quran. Hasrat saya dan impian seluruh warga Kagat, agar warga ATM bukan sekadar boleh membaca Al-Quran, namun cita-cita kami agar kita sama-sama boleh menangis dan mengalirkan air mata ketika mana kita membaca Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan juga salafus salih, dengan kehadiran Ramadan kali ini, atas dukungan serta sokongan yang padu daripada pemerintah dan asatizah Kagat, dengan jalinan keakraban umara dan ulama, maka mari bersama kita cakna akidah. Semoga ibadah kita bermakna dan warga ATM akan jadi lebih mulia.
Itulah yang menjadi tajuk dan kesimpulan bicara khutbah sempena Hari Kor Agama Angkatan Tentera Kagat yang ke-37 pada esok hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.